Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjidil Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Jawablah wahai Muhammad, qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha'. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Pengurusi Imam Ahliatan Kuasa Surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang mustajabnya doa yang Allah kurniakan pada kita pada saat ini. Antara doa yang mustajab yang Allah perkenankan pada kita pada saat ini ialah Allah panjangkan lagi umur kita, yang kita telah berdoa pada tahun yang lepas agar kita berjaya masuki bulan Ramadan pada tahun ini. Malam ini Allah tunjukkan mustajabnya dia terhadap doa kita yang kita minta pada tahun yang lepas. Kita minta, ya Allah, bagilah peluang untuk aku kembali ke bulan Ramadan pada tahun yang akan datang, ya Allah. Lalu malam ini di antara tanda-tanda Allah kurniakan peluang ini, dan Allah mustajabkan doa kita supaya kita boleh masuk lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang kita tahu bahawa bila saja masuk dalam tempoh sebegini, kalau kita hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati masa inilah masa yang paling ceria wajah Rasulullah. Rasulullah paling gembira dalam bulan-bulan yang dilalui dalam hidup Rasulullah. Inilah masa yang paling Rasulullah tunggu-tunggu, saat kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Tunggunya Rasulullah ini sampai peringkat Rasulullah baca doa yang Rasulullah ulang dan ulang. Tiap kali mana masuk saja dalam bulan Rejab, ada sepotong doa yang Rasulullah baca dan Rasulullah ulang sampailah masuk dalam bulan Ramadan. Doa ni Rasulullah sebut, Allahumma barik li bi syahri Rejab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Rasulullah baca dan Rasulullah ulang doa ini. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Maknanya Rasulullah nak sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah.
Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang besar orang kitanya. Dia nampak raya yang besar, dia tak nampak yang Ramadan yang besar. Boleh jadi tuan-tuan akan tanya, kenapa Rasulullah baca doa nak masuk dalam bulan Ramadan? Kalau tuan-tuan rajin baca koleksi doa-doa Rasulullah, kita tak jumpa bulan yang Rasulullah baca doa nak masuk. Kecuali 3 bulan ini. Kita tak jumpa 3 bulan yang Rasulullah rangkum sekaligus. Rasulullah baca doa. Rasulullah masuk bulan. Tapi Rasulullah tak baca doa khusus untuk masuk dalam bulan-bulan tertentu. Tak ada doa yang Rasulullah baca nak masuk dalam bulan Zulhijjah. Tak ada doa yang Rasulullah baca nak masuk dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Tapi bila masuk saja dalam bulan Rejab, bulan Syaban dan Ramadan, Rasulullah baca doa. Rasulullah rangkum 3 bulan ini, Rasulullah rangkum terus. Bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah baca doa ini? Alim ulama ditanya. Kalau kita pun ada zaman Rasulullah, boleh jadi kita akan tanya soalan yang sama. Kenapa Rasulullah kamu baca doa sebegini ya Rasulullah? Lalu kita akan dapati ada satu jawapan daripada para alim ulama. Yang besarnya alim ulama sebut bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang Allah nak tunjuk sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dia nak tunjuk sayang pada kita, Allah anugerahkan kita bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini, kalau kita baca lagi dalam sejarah, sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia tak kenal pun bulan Ramadan. Tak sibuk pun nak membesarkan bulan Ramadan. Umat-umat sebelum daripada ini, mereka sibuk dengan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Ada 4 bulan. Bulan dipanggil dalam Al-Quran disebut, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Yawma khalaqas samawati wal ard. Minha 4 hurum. Allah sebut, semenjak aku ciptakan langit dan bumi, aku jadikan pada diri kamu melalui 12 bulan. Untuk kamu menggenapkan setahun. Untuk kita ni nak kira kiraan dalam hidup kita, umur kita ini dikira 12 bulan, genapkan setahun. Daripada 12 bulan itu katanya Allah, minha 4 hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Dipanggil bulan hurum dalam Islam. Bulan haram ni bulan apa? Bulan haram ni bulan Rejab, bulan haram. Bulan apa lagi? Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan je. Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad, Allah tonjolkan Ramadan. Kenapa Allah tonjolkan Ramadan pada kita ni, pada umat Muhammad ini, supaya tuan-tuan boleh rasa beruntungnya kita. Allah sayang pada kita ni, Allah bagi pada kita bulan Ramadan. Kenapa Allah bagi pada kita bulan Ramadan? Jawabnya, kerana memandangkan umur kita tidak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang. Bila panjang masa mereka hidup, maka banyaklah pahala yang mereka buat. Manakala kita pula, umur umat Muhammad ini tak sepanjang mereka. Umur umat dahulu, tuan-tuan baca dalam kitab, Nabi Nuh AS umurnya sepanjang 950 tahun. Nabi Nuh AS, Nabi Adam AS sampai 1000 tahun lebih. Alim ulama cerita demikian. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar, disebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak negara. Nabi-nabi dahulu, umat terdahulu semua panjang-panjang masa mereka hidup. Tentu banyak pahala yang mereka buat. Manakala kita pula ni, Allah jadikan umur umat Muhammad ni tak sepanjang umur umat terdahulu. Rasulullah sebut, A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja.
60 tahun hingga 70 tahun ni, tuan-tuan rasa panjang ke tuan-tuan masa kita hidup? Lama ke kita hidup 60 tahun, 70 tahun? Nak dibandingkan dengan umur umat terdahulu. Tentu jauh perbezaan kita dengan mereka. Allah, dia nak suruh kita berjaya menandingi amalan umat terdahulu. Nak sebutnya gambaran sayangnya Allah pada kita. Allah suruh kita fikir panjang. Aku bagi pada kamu bulan Ramadan. Nak berjaya menandingi amalan umat terdahulu. 60 tahun, 70 tahun ni apa sangat amalan yang kita ada, tuan-tuan. Tuan-tuan katakanlah tuan-tuan boleh hidup 70 tahun dah. Sampai umur 70 tahun kita boleh hidup. Habis je pencen, sambung sikit lagi ada 10 tahun lagi. Lepas tu kita meninggal dunia. Amalan apa yang tuan-tuan agak-agak tuan-tuan ada yang kita boleh minta syurga firdaus Allah? Tuan-tuan tak rasa malu kepada Allah? Nak minta syurga firdaus Allah? Nak masuk dalam kita mati ni, benda apa yang kita nak? Masuk dalam syurga je. Kita nak masuk syurga. Bila kita nak masuk syurga, tapi umur kita sekejap, pahala kita sikit, pahala kita tak banyak pun dibandingkan dengan amalan umat terdahulu. Katakanlah tuan-tuan hidup 70 tahun. Tuan-tuan kena tolak 15 tahun yang terawal. 15 tahun kita belum akil balik, kita dah tolak. Tinggal 55 tahun. 55 tahun tolak lagi. Masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita tidur malam cukup. Tuan-tuan kira lah tidur malam tiap-tiap malam. Kita tidur ni 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Cuba kira, alim ulama suruh kita kira. Kita tidur berapa lama sebenarnya dalam hidup kita. Kita tidur di antara 20 tahun hingga 22 tahun kita sedang tidur. Tu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, tidur waktu mana khatib sedang khutbah, tidur dalam hidup kita, tu baru kira tidur baru. Amalan apa yang kita ada? Allah, bila dia nampak umat Muhammad ini, perlukan kasih sayang Allah. Sayangnya Allah pada kita, Allah kurniakan kita Ramadan. Ramadan ni hadiah khusus Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqbalu hadiyat min Allah. Maka kena terimalah hadiah daripada Allah ini. Jangan kita buat sembarangan. Hadiah Allah bagi khusus pada kita. Macam mana kita nak berjaya menandingi amalan umat terdahulu? Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan, start daripada bulan Rejab, bulan Syaban, cari satu malam ni. Dapatkan malam ni. Bila masuk Ramadan, kamu dapatkan malam yang disebut dengan malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ni Allah sembunyikan. Allah sengaja tak bagi tahu bila sebenarnya malam Al-Qadr. Dalam hadis-hadis Rasulullah, cerita 10 akhir Ramadan. Allah sengaja, boleh jadi malam 1 Ramadan, boleh jadi malam 27 Ramadan, boleh jadi malam 25 Ramadan. Allah sembunyikan malam Al-Qadr. Tujuan apa dia? Supaya kamunya mencari tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam 30 hari je kamu cari. 30 malam je kamu cari. Bermula daripada maghrib sampai pada subuh besok. Amalan yang kamu buat malam tersebut dianggap selama lebih kurang 83 tahun kamu sedang beribadah pada Allah. Satu malam je kita buat. Kita katakanlah Allah bagi pada kita semenjak daripada kita kecil sampai pada ketuaan dalam hidup kita sekarang ni, sampai usia kita dewasa sebegini, kita dapat 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya kita sedang beribadah 830 tahun. Katakanlah Allah bagi pada kita 20 kali je. Sepanjang kita hidup, sebanyak 20 kali je kita beribadah pada Allah. Sama dengan lebih kurang alim ulama kata 1600 tahun lebih kita sedang beribadah pada Allah. Malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini mesti mula kita tanam sekarang. Aku mesti dapat malam Al-Qadr. Malam tu kita baca Quran. Sama dengan 83 tahun kita sedang baca Al-Quran. Malam tu kita semayang tahajud. Sama dengan 83 tahun kita bertahajud. Malam tu kita menderma. 83 tahun kita sedang menderma. Buatnya malam tu kita balik raya. 83 tahun balik raya dia panggil demikian. Malam tersebut kita buat apa dia?
malam-malam 10 akhir Ramadan, Allah, dia nak tunjuk sayang lagi pada kita. Sebelum daripada kita masuk dalam bulan Ramadan, Allah jadikan dahulu 2 bulan bersiap memasuki bulan Ramadan. Suatu Rasulullah baca doa bulan Rejab, bulan Sya'ban. Rasulullah baca doa ni. Doa, saya tak tahu tuan-tuan ulang ke tak ulang. Doa yang baca oleh Rasulullah. Bila masuk bulan Rejab, bulan Sya'ban, Rasulullah ulang. Allahumma barik li bi syahri Rejab. Ya Allah, tolong berkatkanlah dalam hidup aku dengan bulan Rejab. Wa barik li bi syahri Sya'ban. Ya Allah, berkatkanlah aku dengan bulan Sya'ban ini, ya Allah. Kerana dalam hidup kita ni, tuan-tuan nak apa dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan nak harta benda yang banyak tanpa yang diberkati. Harta benda tersebut tak ada nilai langsung harta tersebut. Tuan-tuan nak rumah besar tanpa yang penuh dengan keberkatan, tak ada nilai langsung rumah tersebut. Hidup kita ni, kita semua benda kita nak biar berkat. Bukan kita nak rumah besar, bukan kita nak kereta mewah, bukan kita nak jawatan yang hebat, tapi konsep dia, kita mesti dapat keberkatan. Buat apa rumah besar tapi penuh dengan hantu raya? Buat apa rumah besar? Buat apa kenderaan mewah tapi kita dalam kereta, masam je kita dalam kereta. Ada driver duduk belakang lagi kita, tapi tak rasa nilai seronoknya atas kenderaan demikian. Lebih baik kereta kancil je, anak 12 orang dalam kereta semua, sibuk melambai orang tepi jalan. Kan lebih bahagia dalam hidup kita. Tanda apa ni? Tanda berkat. Hidup kita ni bukan kita nak yang disebut dengan ni, mindset kita ni kena sentiasa ingat dalam diri kita. Aku bukan nak pada banyak duit, tapi aku nak duit yang berkat. Harta benda, duit banyak, tapi sengsara, kejap masuk mahkamah, keluar mahkamah. Kejap-kejap dikejar oleh SPRM. Kejap-kejap dalam hidup, tension dalam hidup demikian. Tuan-tuan ingat ke bahagia ke dengan harta yang banyak? Ingat ke seronok ke dengan pangkat yang besar tanpa keberkatan? Rasulullah diajar tiap-tiap pagi bila kita sembahyang subuh, kita sebut terus dalam doa kita, wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami dengan segala apa yang kamu kurniakan pada kami, ya Allah. Doakan kita, doa kita minta berkat je. Untuk apa kita dalam hidup kita dengan segala benda di atas dunia, tapi kita tidak diberkati? Rasulullah baca bulan Rejab, bulan keberkatan. Bulan Sya'ban, biar berkat dalam hidup kita. Ini perbincangan panjang, alim ulama bincang tentang keberkatan. Malam ni anak tak cadang nak cerita tentang berkat, tapi nak sebutnya gambaran, tolonglah ya Allah, panjangkanlah umur kami ini ya Allah, biar sempat masuki bulan Ramadan. 2 bulan ini bulan bersiap. Alim ulama sebut kerana Ramadan ini bulan perlombaan. Berlomba apa? Bila kita masuk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan kena tahu, masuk bulan Ramadan kita mesti mendapatkan aim kita, matlamat dalam hidup kita. Saya nak tanya sikit tuan-tuan. Tuan-tuan turun pagi balik gelap, tuan-tuan turun pagi balik gelap, tuan-tuan kerja apa dalam hidup tuan-tuan? Sebenarnya tuan-tuan nak apa dalam hidup? Setiap hari kita berkejaran. Pagi-pagi kita turun daripada rumah kita, kemudian kita berkejaran, bekerja kita, pergi sesuatu yang kita sedang kejar. Kita kejar apa dalam hidup? Tuan-tuan cuba tanya dalam hidup. Turun pagi balik gelap. Kadang-kadang turun hari ni, minggu depan baru balik. Kadang-kadang kita turun pagi ni, hari ni, bulan depan baru kita balik. Kita kejar apa dalam hidup kita? Ramai yang jawab kan, saya kejar harta Ustaz. Saya kejar harta, biar saya dapat harta. Kita tanya balik, Allah jadikan kita ni untuk menjadi pengejar harta ke? Allah jadikan kita ni untuk dapatkan harta biar banyak. Bila kita hidup ni, harta kita banyak, kita jadi mulia di sisi Allah, begitu? Tak. Rasulullah ajar terus, kita tidak mulia dengan harta. Allah tak memuliakan kita dengan harta. Bahkan Rasulullah pesan, siapa yang jumpa dengan orang kaya, jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Siapa yang jumpa orang kaya, dihormat orang kaya kerana kaya orang tersebut,
2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Allah hancurkan. Yang kaya bukan manusia, yang kaya ialah Allah. Yang kita kena faham dalam hidup kita. Siapa-siapa yang diberi kekayaan dalam hidup dia, dia sedang diuji oleh Allah. Kita kena faham konsep demikian. Manusia yang kaya atas dunia ni siapa? Qarun. Qarun kan kaya, lebih kaya daripada kita kan. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Terbit je matahari, tenggelam lagi Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta lagi. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun ni. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Kita ni mengejar apa dalam hidup? Cuba tanya, malam ni balik ke rumah, tanya pasangan hidup masing-masing. Sebenarnya abang kerja apa dalam hidup? Nak apa dia dalam hidup ini? Ada yang jawab, saya tak kerja harta ustaz. Habis kamu kerja apa? Saya kerja tahta ustaz. Saya berebut jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil, jawatan halus je. Kecil je jawatan. JKKKKKKKK. Berebut juga di kalangan kita. Untuk apa? Dia rasa mulia dengan ada jawatan. Tak. Rasulullah kata, kita tak mulia dengan jawatan. Tuan-tuan, kita ni akan menyesal di akhirat nanti. Kalau kita tak tunai tanggungjawab kita dalam memegang jawatan. Jadi suami orang pun menyesal. Jadi suami orang pun menyesal. Jadi isteri orang menyesal juga. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Allah sebut, hari di pada mahsyar nanti masing-masing melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ibu dan juga ayah melarikan diri daripada anak. Adik-beradik melarikan diri daripada adik-beradik. Suami melarikan diri daripada isteri. Berjumpa di pada mahsyar, semua di kalangan kita ni, akan melarikan diri. Jumpa isteri dia, disebut terus, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Disebut. Isteri pula sebut, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Jangan mengaku. Anak-anak sebut, jangan mengaku. Engkau jangan mengaku engkau bapa aku. Bapa pula sebut, engkau jangan mengaku engkau anak aku. Hari yang masing-masing melarikan diri. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang di padang mahsyar Allah, dia dah nampak dah di dunia benda apa yang dia sedang mengejar hidup di atas dunia. Orang yang nampak benda apa yang dia mesti dapat dalam hidup. Ada orang kita dia kata, saya nak jawatan. Tak kira lah macam mana pun saya nak jawatan. Nak kedudukan dalam hidup dia. Dia tak tahu kejawatan ini satu tanggung yang kena jawab di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan pegang je jawatan. Pegang AJK sorang ni kan. Tuan-tuan akan menyesal dalam kubur sekejap lagi. Kan ramai pula letak jawatan tak kena kaya. Saya sebut. Lagi kita besar jawatan, lagi kita penat. Jadi AJK sorang je. Masuk dalam kubur kejap lagi malaikat tanya terus. Engkau AJK sorang Al-Mizan kan? Engkau AJK kan? Ya, saya AJK. Subuh pagi tadi datang tak? Subuh pagi tadi. Tanya soalan begitu je. Kamu bahagian apa? Kamu kerja apa? Kamu buat apa dia? Tanya. Jadi ketua blok pun menyesal. Kita jangan ingat, bila kita jadi ketua blok, pengurusi satuan penduduk dan sebagainya, kita rasa senang pada diri kita. Tak. Masuk dalam kubur kejap lagi je. Mereka tanya terus, engkau pengurusi blok kan? Ya. Dalam blok engkau, berapa orang yang tak semayang? Dalam blok engkau, berapa orang yang tak tutup aurat? Dalam blok engkau, berapa orang yang minum air ketum? Dalam blok engkau. Mereka tanya terus. Nak sebutnya gambaran, bila kita pegang jawatan je, siapa yang pegang jawatan je akan dipersoal di hadapan Allah. Jadi suami orang pun menyesal. Bayangkan yang jadi ketua ini, semua akan menyesal di hadapan Allah. Kecuali dia boleh tunaikan tanggungjawab dia waktu mana dia hidup di atas dunia. Tak mudah tuan-tuan. Tak mudah, saya nak sebut. Tak mudah. Jangan berebut. Kerana dia dah orang yang besar jawatan dia,
Allah hina dia dengan jawatan-jawatan dia. Siapa yang besar jawatan atas dunia? Ya Allah hina dia dengan jawatan-jawatan dia. Fir'aun. Fir'aun besar jawatan dia. Besar tak besar, sampai Allah rakam kata-kata Fir'aun waktu mana dia mengaku dia jadi Tuhan. Dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan, katanya Iblis. Iblis pun sedar diri, senang kita. Yang Fir'aun mengapa dia mengaku jadi Tuhan? Dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun Covid tak kena Covid. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun kencing manis tak kena. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain sebut, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je. Mesti kita menguap terus tak mungkin. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Kita ni hidup kerja apa? Ada yang jawab, saya tak kerja harta Ustaz. Saya tak kerja tahta Ustaz. Habis kamu kerja apa? Saya kerja rupa Ustaz. Saya nak rupa. Menjadikan diri kita, menjadi terlampau kita ni nak suruh pertahankan kecantikan. Yang perempuan sibuk nak memutihkan wajah. Nak muka putih lengan hitam legam dipanggil. Yang lelaki sibuk nak berbadan sado. Nak berbadan sado. Sado ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dipanggil. Nak gambarkan tentang sibuk dia nak jadi sado. Rela tak datang sembahyang maghrib, pergi ke gym. Betulkan badan. Rela dia tak makan nasi, makan telur dia 1 biji sehari. Rela dia tak datang sembahyang isyak, nak pergi main futsal kejap lagi. Nak sepak bola. Kamu sepak bola pukul 11 malam, pukul 12 malam. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa, wahai anak muda? Kamu nak bangun sembahyang subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Masa ni masa main ke masa rehat? Kena faham konsep dalam hidup. Allah jadikan pada kita demikian. Ya, badan kamu dah jadi sado. Untuk apa anak muda? Bila badan kamu dah jadi sasa, badan kamu dah nampak kental. Untuk apa? Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas Ustaz. Itu je kerja dia. Kita kata jangan begitu kita. Kita mesti mula fokus. Allah, dia jadikan Ramadan untuk memfokuskan perjalanan hidup. Kalau Allah tak buat Ramadan, hidup kita masih lagi larut dengan dunia. Allah dia nak suruh kita nampak perjalanan hidup ni, jangan kamu kejar harta. Jangan kamu kejar tahta. Jangan kamu kejar rupa. Tetapi sebaliknya hidup ini mesti mengejar syurga. Mesti kejar syurga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak kejar syurga, tuan-tuan akan terlepas syurga, tuan-tuan akan berjumpa nahas yang besar depan kita. Iaitu neraka Allah. Jangan bercita-cita untuk ke neraka Allah. Tetapi memadai dalam hidup kita ni, sentiasa tanam dalam jiwa kita, aku mesti dapat syurga. Bila mesti dapat syurga? Ramadan. Ramadan, Allah jadikan bulan Ramadan nak suruh kita betulkan kembali jalan hidup. Jalan hidup ini bukan sebagaimana yang kita sangka, yang kita rasa. Tetapi jalan hidup ini berdasar pada apa yang diajar oleh Nabi kita. Kalau kita tak jumpa Ramadan, saya rasa mesti kita hanyut lagi. Mesti kita jadi hanyut. Kita akan jadi macam orang-orang yang tak beriman pada Allah. Orang-orang kafir, dia tak tahu jalan hidup dia. Dia hanya membilang masa untuk saat dia bertemu ataupun dia mati saja depan Allah. Tetapi kita tak. Selagi mana nyawa kita di kandung badan, selagi itulah hidup kita mengejar syurga. Macam mana kita nak dapat syurga dalam hidup kita? Supaya jangan kita kecewa para sekalian. Sebab ramai di kalangan kita, bila menghadap depan Allah, sekejap je lagi. Tuan-tuan sampai satu saat nanti, tuan-tuan akan kecewa pada diri tuan-tuan sendiri.
Saya akan kecewa pada diri saya sendiri. Sekejap je lagi. Bila kita akan kecewa? Bila hijab mata kita mula dibuka. Kita mula nampak malaikat berdoyon-doyon turun. Malaikat mula berdoyon-doyon turun. Mula berdiri depan muka kita. Waktu tu orang lain tak nampak. Kita seorang je nampak. Malaikat duduk di atas steering kereta kita. Malaikat duduk atas sofa rumah kita. Kita tengah-tengah tawa terbahak-bahak. Malaikat berdiri depan muka kita. Malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu sebentar lagi, sudah tidak ada. Aku cari selangkah lagi untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Ditengkingnya malaikat. Sebut roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tu, terkeluar daripada mulut. Tengok malaikat, sebut terus. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi malaikat. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqah. Saya nak bagi semua dah yang saya kejar selama ini. Wahai malaikat, saya nak bersedekah sekarang juga. Kereta saya nak bersedekah. Rumah saya nak bersedekah. Semua ni bebanan pada saya nanti. Saya nak bersedekah kejap malaikat. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat jawab, dah terlambat bro, katanya malaikat. Dah terlewat dah kamu. Allah tak tangguh dah masa. Bila sampai ajal pada kamu. Kamu raja ke, kamu yang berhormat ke, kamu ustaz ke, kamu sampai masa, kamu mesti menghadap depan Allah. Kenapa dia? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu PL perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu. Ulama kata ada 3 kali tuan-tuan. Saya tak nak cadang nak cerita yang ni. Kalau tuan-tuan sentiasa ikuti siri-siri kuliah saya dalam radio ICAM sebelum daripada ni, saya sebut macam mana perjalanan ke alam barzah. Masa kita nak menghadap depan Allah, bagaimana keadaan dan sebagainya. Saya cerita malam pertama di barzah macam mana. Saya sebut pada diri kita, jangan kita ingat biasa-biasa bila kita hantar jenazah. Kerana saat itu, dia cukup kecewa di kalangan mereka tersebut. Jenazah-jenazah ni, yang kita hantar tu, mereka sibuk tanya, kamu nak hantar ke mana aku ni? Buat apa aku ni? Kenapa jadi begini? Sibuk tanya. Kerana kita tak berfokus kan. Hidup kita ni, kita tak nampak benda apa yang perlu kita dapat dalam hidup. Lalu kita hidup hanyut. Masuk dalam kubur tu. Dah masuk dah. Hadap muka ke kiblat. Bau tanah depan muka. Dengar suara bawah telinga ni. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Mulut sebut terus pada malaikat. Malaikat, boleh tak malaikat sebut pada Allah? Qala rabbirji'un. Malaikat, aku nak hidup balik malaikat. Tolong bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik malaikat. Masing-masing sebut. Tuan-tuan jangan sebut tuan-tuan. Orang yang datang malam ni saya nak sebut. Kalian jangan sebut kalimah ini dalam kubur. Itu tanda kalian tak bersiap sedia dalam hidup kita. Bila dalam kubur baru nak sebut. Malaikat, tolonglah malaikat. Aku nak hidup balik. Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-99 dengan ayat yang ke-100. Allah cerita orang dalam kubur tak je jenazah dia. Hadap muka ke kiblat. Tutup je lihat lahat dia tu. Bunyi tanah, kedengaran tanah jatuh atas tubuh badan dia. Sampai panggang lutut je. Malaikat berdiri terus depan muka kita. Halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita. Lalu tiba-tiba mulut dia sebut, qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah aku nak hidup balik malaikat. Tolong bagi tahu pada Allah aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dia jawab, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu malaikat. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, saya nak pesan sangat pada tuan-tuan.
Saya anggap tuan-tuan ni adik-beradik saya, saudara-saudara saya, orang yang datang pada malam ni, orang yang nak suruh kita selamat semua daripada neraka Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa biar kita dapat nikmat ini. Nikmat apa dia? Nikmat syurga. Macam mana Allah nak suruh kita dapat nikmat syurga? Allah jadikan Ramadan nak suruh kita betulkan balik jalan hidup kita. Kita tanya, macam mana Allah jadikan Ramadan, Ustaz? Nak betulkan jalan hidup kita. Allah siapkan dengan 2 bulan ini. Bulan Rejab, bulan Syaban. Bulan Rejab, bulan akidah. Bulan Rejab, bulan akidah yang baru lepas. Ni bulan akidah. Baru je kita memahami Isra' Mi'raj. Allah jadikan bulan Rejab, kamu faham Isra' Mi'raj. Kalau kamu tak faham Isra' Mi'raj, nanti akan ada yang masuk dalam bulan Ramadan, dia puasa tapi dia tak semayang. Nanti akan ada orang yang puasa tapi dia tak tutup aurat. Nanti akan ada orang yang tak malu-malu dengan Allah, melawan syariat. Akan ada jadi demikian. Kenapa dia buat demikian? Dia tak faham Isra' Mi'raj. Kalau dia faham Isra' Mi'raj, mana mungkin dia akan melakukan perkara yang demikian. Cuba kita tengok dalam bulan Ramadan kita macam mana. Orang kita, dia puasa tapi dia tak semayang. Dia puasa tapi dia tak tutup aurat. Dia puasa tapi sibuk dengan lagu raya. Dia puasa dalam hidup dia, dia sibuk dengan benda-benda yang tak ada kaitan dengan diri dia. Rugi dia panggil demikian. Memahami Isra' Mi'raj besar. Satu alim ulama dia ajar, masuk je bulan Rejab, faham Isra' Mi'raj. Supaya apa dia? Keyakinan hidup hanyalah dengan Islam. Hidup kita ni jangan percaya selain daripada Islam. Tuan-tuan jangan percaya dengan sekularis. Dia menipu kita, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan percaya dengan nasionalis. Dia menipu kita, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan percaya dengan komunis. Segala ism selain daripada Islam. Kalau tuan-tuan percaya selain daripada Islam, tuan-tuan akan menyesal masuk dalam kubur nanti. Jangan percaya, tuan-tuan. Mereka sedang menipu kita. Ramai dah keluarga kita sebelum daripada ni mati dalam keadaan tertipu pada nasionalis. Mati dalam keadaan tertipu dengan sekularis. Pahaman ni tak boleh masuk dalam jasad kita. Bila kita terima Islam, hanya Islam. Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Orang kita dia tak percaya, tak yakin dengan Islam, tuan-tuan. Dia orang Islam tapi dia tak percaya pada Islam. Pelik kan? Saya buat contoh yang mudah. Di kalangan kita tak percaya kan? Kita kata, kat mana tak percaya Ustaz? Buat loan bank je. Loan bank tu, kita pergi ke bank kan? Pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Ni cara Islamik, ni cara konvensional. Kamu orang Islam ke kamu orang kafir? Jelas-jelas dalam hidup. Orang kita kan, kita tanya dia, tak hantar nak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Nak kerja benda kalau menghafal Quran semua. Tengok cara orang kita. Ada sahabat saya, dia tanya pada dia, tak hantar nak menghafal Quran. Dia jawab balik, Ustaz nak suruh anak saya mati terbakar? Punyalah dia tak yakin dengan Islam. Itu dalam pendidikan. Padahal tuan-tuan bayangkan, kita tanya, habis tu kamu hantar anak ke mana? Saya lebih rela hantar anak saya ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Dia lebih rela demikian. Kita tanya pada dia, habis tu yang kamu belajar, anak-anak kita belajar, dia guna ke lepas pada dia belajar? Kebanyakan benda dia tak guna. Macam kita kan, kita belajar dahulu, kita belajar, saya bukan nak nafikan sekolah sekular tu, tidak. Tapi keutamaan, saya nak sebut priority, dipanggil. Keutamaan dalam kita menuntut ilmu. Lepas pada kita ada Quran, belajarlah nak belajar yang lain pun. Masalahnya Quran tak ada dalam dada kita. Yang kita belajar dahulu, belajar. Bila kita ambil belajar, kita guna tak yang kita belajar? Tak guna pun. Dulu hafal sejarah para meswara, misal contoh. Bila habis belajar, tak guna-guna pun para meswara tersebut. Yang guna uping-iping je sekarang dalam hidup kita. Yang kita belajar dahulu, habis masa je. Habis masa. Yang kena guna,
Yang kena guna Al-Quran. Al-Quran. Ramai mana orang kita tak boleh baca Quran? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Tak boleh baca Quran, masuk kubur, mereka tanya terus. Quran, boleh baca Quran? Tak boleh, malaikat. Tak boleh, malaikat. Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tergagak, tak boleh baca Quran. Tak malu ke kamu dengan kanak-kanak yang umur 7 tahun, dah habis 30 juzuk Al-Quran, dan hafal dalam kepala dia Al-Quran Karim. Kalau kamu tak nak malu dengan kanak-kanak ni pun, malulah dengan bolpen yang boleh baca Quran tu. Bolpen kan ada kan, bolpen yang tunjuk je keluar suara, tunjuk je keluar suara. Kamu ni orang ke bolpen? Mana lebih mulia di antara bolpen tu dengan kamu? Cara Allah nak ajar dalam hidup kita tentang yang disebut dengan hidup kita ni, kita kena belajar yang mana? Biar kita yakin dalam hidup. Timbulkan keyakinan dalam hidup. Orang kita tak yakin dengan Al-Quran. Padahal Allah sebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Aku turunkan Quran ni, semua dalam Al-Quran tu ubat segala penyakit yang kamu lalui dalam kehidupan kamu. Sehingga kan Sayyidina Ali sebut, kalau kamu cari tali kekang unta yang hilang, carilah dalam Quran, kamu akan jumpa. Nak sebutnya bagaimana hebatnya Al-Quran. Kita cari MH370 sampai hari ni tak jumpa-jumpa lagi. Nak sebutnya gambaran, ada kita nak cari dalam Al-Quran. Gambaran bagaimana degilnya kita dengan Islam dalam hidup. Saya nak sebut demikian. Cerita banyak ni kena gam pula kita. Cuma nak sebutnya gambaran bagaimana dalam hidup kita, Rejab, bulan akidah. Bulan memantapkan keyakinan. Jangan percaya selain daripada Islam. Tuan-tuan jangan kongsi. Jangan kongsi. Islam sikit, nasionalis sikit. Islam sikit, liberalis sikit. Tak boleh. Islam dia tak nak kongsi. Al-Islam huwal Islam. Bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Dalam hidup kita, jangan kita kata saya ambil Islam sikit ustaz. Kemudian dalam bab tertentu saya ambil selain daripada Islam. Tak boleh. Dalam hidup kita, bila kita sebut Islam, tak ada dah konsep lain kecuali hanya Islam. Dalam semua bidang. Politik, sosial, dalam bidang pendidikan, dalam bidang apa saja kita lalui, semuanya dengan Islam. Ni baru kita yakin dengan Islam. Habis bulan Rejab, Allah jadikan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan ibadah. Alim ulama sebut, orang nak masuk kubur, dia kena bersiap dengan akidah. Nak masuk dalam bulan yang disebut dengan bulan Sya'ban, bulan ibadah. Bulan ibadah ni apa dia Allah buat? Ada 2 program yang Allah buat dalam bulan Sya'ban ini. Tuan-tuan perasan ke tak perasan, wallahu alam. Yang pertama, orang Melayu kita sambut, tapi orang Arab tak sambut. Itu malam nisfu Sya'ban, dipanggil demikian. Baru je lepas baru ni kan, malam nisfu Sya'ban. Alim ulama kata, siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Allah latih pada diri kita terhadap besarnya malam nisfu Sya'ban, sehingga kan Allah tetap malam tu malam 15 nisfu Sya'ban. Yang Allah tetap tu pun kamu tak ambil. Macam mana yang Allah tak tetap kamu nak cari? Baru nak cari bila masuk dalam bulan Ramadan. Tak, Allah buat latihan nisfu Sya'ban, malam pengampunan Allah, malam yang besar. Sehingga kan alim ulama dia kata, hidupkan malam tersebut. Buatlah sesuatu untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita tinggalkan cerita tentang nisfu Sya'ban. Tapi ada satu lagi program yang besar yang Allah jadikan dalam bulan Sya'ban ini. Itu orang Melayu kita tak sambut, orang Arab sambut. Program apa dia? Pertukaran kiblat. Yang asal semayang kita ni menghadap pada Masjid Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Ni dipanggil tukar kiblat. Bila berlaku? Dalam bulan Sya'ban. Ada setengah ulama sebut berlaku pada 17 Sya'ban. Ada alim ulama sebut berlaku pada 27 Sya'ban.
Ada riwayat-riwayat yang berbeza. Kenapa besar tentang pertukaran kiblat? Banyak benda yang Allah nak ajar sebelum masuk bulan Ramadan dalam pertukaran kiblat ini. Asal semayang menghadap pada Masjid Aqsa. Rasulullah sampai di Madinah, orang Yahudi mengejek Rasulullah. Orang Yahudi sebut, apalah Muhammad ni? Dia kata agama dia betul, ajaran dia betul. Tiba-tiba dia semayang kiblat sama dengan kita juga. Dia tak ada kiblat sendiri ke? Yahudi ejek Rasulullah. Rasulullah rasa betul ada kebenaran. Lalu Rasulullah semayang, mula angkat takbir di Madinah. Rasulullah sampai di Madinah tu Rasulullah angkat takbir. Rasulullah angkat je takbir, Rasulullah dongak muka ke langit. Ya Allah, tukarlah kiblat ni ya Allah. Tukarlah kiblat ya Allah. Minta tukar kiblat. Dongak muka Rasulullah. Selama mana? Setahun Rasulullah berdoa demikian. Satu riwayat kata selama 6 bulan. Bila tengah-tengah Rasulullah semayang dalam bulan Syaban, Rasulullah baru semayang 2 rakaat, semayang Zuhur. Baru 2 rakaat. 2 rakaat tu turun wahyu tengah Rasulullah semayang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sesungguhnya Allah melihat wajah kamu terdongak ke langit mengharapkan ditukarkan kiblat. Wahai Muhammad, tukarlah kiblat kamu daripada Masjidil Aqsa ubah pada Masjidil Haram pula. Rasulullah tengah-tengah Rasulullah semayang 2 rakaat tu, Rasulullah berjalan terus. Berjalan pusing hadap pada Masjidil Haram. Sahabat tengok Rasulullah pusing tu, yang menyebabkan sahabat saf yang pertama belakang Rasulullah pusing juga. Duduk belakang Rasulullah. Saf yang kedua jalan, berada saf yang kedua di belakang Rasulullah. Saf yang ketiga, saf yang akhir sekali memusingkan jasad dia saja. Itulah semayang yang pertama dan terakhir boleh berjalan, tuan-tuan. Jangan pula lepas pada ni semayang sambil berjalan juga. Orang tanya, kenapa semayang sambil berjalan? Dia kata ambil sunnah bulan Syaban, Ustaz. Jangan tuan-tuan buat. Orang Melayu kita ni tak tentu. Ajaran agama macam-macam gaya dia buat. Nak sebutnya gambaran. Jangan buat. Bila tukar saja, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, berjumpa Masjid Qiblatain. Dia panggil Masjid 2 kiblat. Bila tukar, siap semayang, Rasulullah diterpa oleh sahabat-sahabat. Datang. Masing-masing terkejut. Semayang apa macam ni? Semayang apa ni? Masing-masing tanya Rasulullah. Rasulullah, kenapa Rasulullah? Semayang macam mana ni Rasulullah? Apa pula kita solat begini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, Alhamdulillah, Allah telah mustajabkan doa kita. Yang kita berdoa selama setahun dah. Hari ini Allah mustajab doa, di mana kiblat kita bertukar menjadi kepada Masjidil Haram pula. Sahabat-sahabat dengar, sahabat-sahabat sujud. Alhamdulillah, doa kita mustajab. Suka sahabat-sahabat. Sujud, masing-masing sujud. Keluar daripada masjid, bagi tahu terus. Kiblat kita bertukar, kiblat bertukar. Anak-anak muda sibuk tulis dalam Facebook masing-masing. Bagi tahu pada orang ramai, kiblat bertukar, kiblat bertukar. Bila sebut begitu saja, orang Yahudi dengar. Orang Yahudi ni, dia dengar saja, dia mula cari idea terus. Macam mana dia nak menghina Rasulullah? Dia kata Muhammad ni, agama jenis apalah Muhammad ni? Sekejap menghadap pada Masjid Aqsa. Sekejap menghadap pada Masjidil Haram. Lepas pada ni, dia nak menghadap ke mana pula tu? Tak ada pendirian langsung. Tu U-turn dia panggil begitu. Mula berubah tu dalam hidup dia. Bila sebut saja begitu, Rasulullah rasa sedih. Sedih Rasulullah itu menyebabkan turun ayat Quran. Menjadikan kegembiraan pada Rasulullah. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia bodoh. Kamu kena ingat ya, Allah ajar, siapa-siapa yang dia tak ada agama, tiba-tiba dia menegur orang-orang yang ada agama, dia ni lah manusia bodoh. Manusia bodohnya jangan kamu layan. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjid Aqsa diubah pada Masjidil Haram pula? Lalu dijawab, Allah jawab, qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kendaki ke jalan yang lurus. Lalu alim ulama kata, dengan dua peristiwa besar ini, Allah nak ajar pada kita, siapa yang nak masuk syurga, siapa yang dia nak suruh nampak jalan hidup dia betul, dia jaga 2-3 perkara dalam bab ibadah.
Yang pertama, dia mesti jaga solat. Solat jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Saya nak pesan sangat pada semua suami-suami ataupun ayah-ayah, tolong jaga solat. Jangan main-main terhadap solat. Saya dapati ramai orang perempuan mengadu, suami tak solat. Suami tak solat, Ustaz. Dah 5 tahun kahwin, suami saya tak pernah solat, tak pernah datang sembahyang Jumaat. Pelik betul jadi suami demikian. Tuan-tuan, 1 rakaat tuan-tuan tinggal, tuan-tuan akan dihumban ke dalam api neraka sakar. Bila tanya dalam api neraka sakar, kenapa kamu dihumban ke dalam api neraka sakar? Dia jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami atas dunia dahulu tak semayang, kami tak semayang. Jangan main-main tuan-tuan, semayang ni. Orang kita ni ramai yang tak semayang rupa-rupanya. Ni yang isteri mengadu, suami tak solat. Suami tak solat. Yang suami mengadu isteri tak solat macam mana? Dua-dua ni. Jaga solat tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada nilai dalam hidup tuan-tuan bila tuan-tuan tinggal solat. Saya tinggal solat, tuan-tuan tinggal solat, tak ada nilai langsung hidup. Apa beza di antara kamu dengan si kafir yang tak semayang? Semayang ni menjadi asas dalam hidup. Susah macam mana pun kena solat. Allah jadikan tak boleh solat sambil berdiri, solat sambil duduk. Tak boleh sambil duduk, baring. Kalau tak boleh baring, solat dengan mata. Solat dengan mata. Katakanlah orang ambil kita, tuang kita, otak kita mata, kepala ke bawah, kaki ke atas. Solat dengan mata. Tak boleh solat dengan mata, solat dengan hati. Kalau orang tengok kita solat juga dengan mata, orang cungkir, solat dengan hati. Kalau tak boleh solat dengan hati, kamu dah mati. Maknanya Islam suruh kita hidup dengan keadaan solat. Jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Dan nak masuk Ramadan ni, tolong qada solat yang pernah kita tinggal. Tolong sujud. Tuan-tuan sujud. Bagi tahu kepada Allah, aku berazam, ya Allah, aku tak nak dah tinggal solat sampai bila-bila. Biar menangis teresak-esak, biar basah tempat kita sujud. Solat tolonglah jaga. Jangan tak solat. Tuan-tuan ni tak solat, hilang keyakinan hidup. Hilang, goyang terus. Tuan-tuan tak akan tentu arah dalam hidup tuan-tuan. Tak ada nilai dalam hidup kita. Kerja gaji 10,000, 20,000 sebulan sekalipun, kalau tak solat, tak ada nilai dalam hidup. Solat ni menjadi asas. Saya nak sebut, tolong jaga solat. Bila umur 40 tahun ke atas, jangan tinggal solat berjemaah. 40 tahun ke atas. Kalau tak sempat juga yang lain, jaga solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Solat 2 waktu ni tolong jaga. Tuan-tuan kata tak sempat ustaz yang lain. Jaga 2 waktu ni, subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Rasulullah sebut, kalau kalian nak tahu kalian orang mukmin ke orang munafik, tengok solat subuh dan isyak berjemaah. Kalau kita boleh jaga 2 waktu ini, tanda kita mukmin. Tanda kita mukmin pada diri kita. Kalau tak boleh jaga 2 waktu ini, kita di antara ciri-ciri yang ada tanda-tanda munafik dalam hidup kita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu tak boleh jaga solat subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Orang lelaki jangan rasa lapang pada dia. Jangan dia ingat, tak apa ustaz, munafik je baru, bukan kafir pun. Jangan sebut begitu, jangan. Ada orang kita dia sebut demikian. Dia kata tak apa, munafik ringan sikit, dia sebut demikian. Padahal orang munafik ni, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni tempat dia di dasar api neraka Allah. Orang munafik inilah yang buat kacau bilau di kalangan orang Islam. Orang munafik ni tiada tempat dalam syurga Allah. Allah sediakan tempat dia dalam api neraka. Allah sebut, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah kumpulkan di antara orang kafir dan orang munafik itu dalam satu lubang pada lubang api neraka Allah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami kita tak boleh datang sembahyang subuh berjemaah, kita jangan berhenti daripada kita menasihati dan kita sentiasa memujuk suami kita. Ini tugasan kita. Malam ni ibu-ibu jangan sebut lagi pada suami masing-masing, jangan sebut lagi. Balik ke rumah, tanya suami kita, abang dengar tak ceramah tadi? Abang memang munafik bang. Jangan sebut lagi. Makan penampur tawa kita malam tu. Jangan sebut lagi. Diam je dulu. Pagi esok, tolong kejut suami masing-masing.
Bila kedengaran azan ataupun sebelum azan, 10 minit sebelum azan, kejut suami. Bang, bangun bang, abang pergi mewakili keluarga kita. Kalau abang pergi sembahyang subuh berjemaah, keluarga kita keluarga mukmin bang. Kalau abang tak boleh jaga, nanti kita bimbang keluarga kita keluarga munafik. Bukan jauh sangat pun rumah kita dengan surau bang. Rumah kita dekat je dengan surau. Kita sekejap je, abang pergi sembahyang 2 rakaat je subuh bang. Pujuk dan pujuk suami kita. Tugas orang perempuan pujuk. Sampai bila kena pujuk ni ustaz? Sampai kita mati ataupun suami kita mati. Jangan berhenti dalam memujuk suami kalian. Pujuk je. Bila kita pujuk-pujuk, dia tarik kain simut, dia tutup kepala dia. Buka perlahan-lahan. Bisik dekat telinga dia. Ma rabbuka, kita sebut. Bingkah bangun terus tak kena kali. Nak sebutnya gambaran, kita pujuk dan pujuk. Sebut bahasa yang lemah lembut. Orang lelaki ni pantang digunakan bahasa kasar-kasar. Jangan guna bahasa kasar memujuk suami. Jangan. Kejut suami. Bangun bang, pergi sembahyang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Memang pagi tu memang kelayu besar lah kita. Jangan demikian. Sembahyang tolong jaga. Yang lepas pada 60 tahun ke atas, solat tahajud malam. Jangan tinggal. Tahajudlah pada usia kita yang semakin renta dalam hidup. Semakin tua pada diri kita. Kita ni dah semakin berumur dalam hidup. Umur 60 tahun tak masuk pejabat dah. 60 tahun mana masuk pejabat dah. Kalau pergi pejabat pun orang halau balik dah. 60 tahun. Lambat lagi kalau boleh masuk pejabat pun. Kena tunggu umur 93 tahun masuk pejabat balik dia. Lambat lagi nak masuk pun. Nak gambarkan dalam hidup kita, bila dalam usia 60 tahun, bangun tahajud. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam kita dengan tahajud-tahajud yang kita tak berhenti pada diri kita. Percaya kita akan rasa untung. Yang pertama. Yang kedua, doa jangan berhenti. Nak masuk Ramadan ni doa. Doa. Nak masuk kubur doa. Nak masuk syurga dengan doa. Saya nak sebut, bukan kita nak masuk Ramadan je. Nak masuk kubur kejap lagi ni. Yang besar lagi, nak masuk syurga dalam hidup kita. Tak nak masuk neraka. Lalu doa. Doa, cuba tengok Rasulullah doa macam mana. Rasulullah tak pernah berputus asa dalam doa Rasulullah. Semakin lama, semakin terdongak muka Rasulullah. Semakin lama, semakin terangkat wajah Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cerita, aku tengok Rasulullah doa, lagi lama lagi terangkat tangan Rasulullah. Lagi lama lagi terangkat. Sehingga lengan jubah Rasulullah ni jatuh, nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah. Kita berdoa, lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni. Lamanya berdoa. Doa mendolah lama-lama. Kita malas berdoa. Lama-lama letak tangan atas paha. Orang kita kan, doa letak tangan atas paha je. Nak sebut pada Allah, ya Allah nak terima-terima. Tak nak terima sudah. Senang. Senang je dia. Jangan begitu dalam doa. Malas. Sepayah mana pun hidup kita, jangan berhenti berdoa. Sesenang mana pun kita, jangan berhenti berdoa. Maknanya berdoa ni sentiasa kena ada. Ni kita nak cepat, tinggal. Tak sempat doa. Lepas sembahyang tu, ruang kita boleh berdoa, minta dengan Allah. Kenapa kita tak minta dengan Allah? Mintalah sikit dengan Allah. Doa pada Allah. Orang kita tak. Lepas sembahyang, bagi salam, angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin. Tunggu dia. Doa paling ringkas dalam dunia. Orang tanya, kenapa doa ringkas sangat? Doa itulah Ustaz, dulu, kini dan selama-lamanya. Malahnya berdoa. Dua, doa jangan tinggal. Rasulullah sebut, ad-doa mukhul ibadah. Doa ni otak pada ibadah. Siapa yang nak masuk syurga, doa. Rasulullah kata, minta dengan Allah syurga Firdaus. Jangan berhenti sebut, ya Allah, aku ni tak ada benda yang aku nak minta. Ya Allah, jadikan syurga Firdaus itu milik aku, ya Allah. Sebagaimana Rabi'atul Adawiyah sebut, ilahi lastu lil firdausi ahlan. Aku ni tak selayaknya berada dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Tapi wala aqwa 'alan nari, tapi aku tak mampu nak melalui neraka kamu itu, ya Allah. Fahabli taubatan, tolong anugerahkan pada aku keampunan kamu, ya Allah. Waghfir zunubi, ampunkanlah segala dosa-dosaku ni, ya Allah.
Fa innaka ghafiruz zambil azim. Kerana kamu yang mengampun segala dosa-dosa yang besar ini, ya Allah. Dalam hidup kita ni, angkat je tangan tu. Tak nak sebut pun angkat tangan. Biar menggetar tu badan kita. Menggigil jasad kita ni. Ya Allah, aku tak sanggup nak sebut dosa-dosa aku, ya Allah. Banyak dosa yang aku lakukan di atas dunia ni, ya Allah. Kalau kira jahat aku, ya Allah, tak terkira jahatnya aku, ya Allah. Tapi dengan dosa yang aku lakukan ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku, ya Allah. Hanya Allah dalam doa kita. Jahat aku ni, ya Allah, sejahat mana aku sebegini, ya Allah. Di neraka mana aku akan dihumbankan di sisi kamu, ya Allah. Sebut dan sebut pada Allah. Lalu kita menitis air mata kita. Kita sebut, ya Allah, bagilah peluang untuk aku jadi hamba kamu, ya Allah. Aku tak nak lagi dah menjadi hamba-hamba selain daripada kamu ni, ya Allah. Ini doa, dipanggil demikian. Yang ketiga, dalam melaksanakan perintah Allah, jangan bertangguh. Jangan bertangguh dalam doa, dalam melaksanakan perintah Allah. Rasulullah kalau dia nak tangguh, Rasulullah boleh tangguh. Nak tukar kiblat, kalau tidak Rasulullah boleh tunggu pun asar tukar kiblat. Tapi Rasulullah ajar jangan tangguh. Kenapa dia? Kematian ini tak tertangguh. Bila-bila masa je kita boleh menghadap depan Allah. Siapa yang boleh jamin pada saya, tuan-tuan boleh hidup lagi besok? Tolong angkat tangan. Tak berani kan? Nak sebutnya kita ni, tak ada seorang pun boleh jamin dia boleh hidup lagi besok. Kalau kita tak boleh berani jamin kita boleh hidup lagi besok, kalau kita tak berani kita boleh jamin boleh lagi hidup besok, kenapa kita suka bertangguh dalam hidup kita? Kita tahu tak kita ada kesilapan? Tahu. Saya yakin semua di kalangan kita ni tahu dalam dada dia, dalam hati dia, aku ni kalau mati memang tak lepas. Kita tahu kita ada salah. Bukti senang je. Malam ni tuan-tuan pergi duduk jauh-jauh sikit daripada anak-anak. Pergi duduk depan isteri. Pegang tangan isteri, duduk jauh-jauh sikit daripada anak. Pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya je satu soalan pada orang rumah kita. Yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang mati malam ni lah, gamak-gamaknya besok abang dalam syurga tak? Tanya je soalan ni. Biar orang rumah kita memandang atas bawah. Susah juga bang, kata dia. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Semenjak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah sekali pun khatam Quran depan abang. Memang hantaran kahwin tu Quran, tapi saya tak pernah khatam dengan depan abang Quran. Kita terdiam dah. Kita ni kalau kita meninggal dunia kan, jenazah kita terbaring je, orang rumah kita memandang jauh-jauh je. Tak lepas orang tua ni. Amalan apa? Orang rumah kita tahu amalan kita dalam hidup kita. Biar orang rumah tanya pula, muka air bang, ada harapan tak? Kita mandang 2 kali 5 kali 2 je kita. Sama-sama kena buat perubahan. Bila nak berubah? Ramadan. Kalau tuan-tuan tak ambil peluang bulan Ramadan untuk perubahan diri, tuan-tuan akan menyesal tak sudah dalam hidup tuan-tuan. Apa yang kita kena ubah? Kita tanya, apa yang kena ubah Ustaz? Daripada jahat kepada taat. Daripada jahat kita sebelum daripada ni. Benda apa yang kita jahat? Kita tak perasan pun kita jahat. Banyak benda yang jahat. Kalau saya sebut, tuan-tuan jangan marah ya. Salah satunya isap rokok. Orang yang isap rokok ni dianggap jahat dalam agama. Minta maaf nak sebut. Ni merah orang yang isap rokok ni, telinga macam-macam. Menyesal pula datang malam ni. Kalau tahu macam tu pun tak datang-datang dah malam ni. Saya nak minta tuan-tuan berhenti isap rokok tuan-tuan. Kalau betul-betul tuan-tuan nak masuk syurga Allah, tuan-tuan berhenti isap rokok tuan-tuan. Tu je yang mudah. Yang isap rokok, tolong berhenti. Isap rokok. Ni menunjukkan kita bersungguh nak masuk dalam syurga Allah. Ni orang perempuan dah lama dah dia sebut. Dah lama nak suruh sebut yang ni Ustaz. Ayahnya nak sebut. Elok Ustaz, bantai sikit Ustaz dia sebut. Nak sebutnya, ni perubahan mesti kita buat. Berubah apa lagi dalam hidup? Solat. Tolong berebut saf yang pertama. Berebut saf yang pertama di kalangan kita. Perubahan dalam hidup. Solat, perubahan dalam hidup di kalangan kita, berebut untuk berlumba untuk mentaati perintah Allah. Banyaklah
dalam hidup kita. Antara yang paling bahaya yang saya nak sebut, yang sedang orang kita lakukan ialah mengumpul harta untuk ditinggalkan di atas dunia. Ini benda yang paling bahaya dalam hidup. Bila orang kita sibuk mengumpul harta, dia kumpul harta bukan dia nak bawa ke akhirat, dia simpan di atas dunia. Yang ni satu kesilapan yang besar, yang jangan kita jadikan demikian. Pengumpul harta ni, orang tanya, Tuan cari harta untuk apa? Saya cari harta untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar? KLSP Ustaz. KLSP ajar saya simpanan untuk hari tua. Dia kata tak. Simpan harta untuk bekalan ke syurga. Yang ni yang ramai orang kita gagal. Ramai mana dah orang kita cari harta, sampai hujung nyawa, dia mati seorang-seorang masuk dalam kubur, tertinggal harta di atas dunia. Tak ada manfaat langsung, tuan-tuan. Tak ada manfaat langsung. Ramai dah orang kita ni cari, kumpul. Dia kumpul untuk orang. Rasulullah sebut. Rasulullah cerita, kamu tahu tak? Ada manusia ni hidup, dia sayang harta orang lebih daripada dia sayang harta dia sendiri. Sahabat-sahabat tanya, ada ke ya Rasulullah? Berlambak Rasulullah sebut. Manusia yang begitu. Yang jenis macam mana? Dia cari, dia mati, dia tinggalkan harta tu, orang berebut separuh mati. Berebut harta dia dalam kubur, terseksa sampai harta tu selesai untuk diselesaikan. Selagi mana harta pusaka tidak selesai, selagi tu orang dalam kubur tak selesai. Tuan-tuan bayang sendiri. Dalam hidup kita, mana yang kita nak? Nak suruh orang selesai masalah harta kita ke? Ataupun kita selesai sekarang? Lebih baik kita selesai sekarang. Cari harta. Sekarang ni tugas kita apa dia? Mengalihkan segala aset-aset yang kita ada atas dunia ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Alih tuan-tuan. Macam tuan-tuan pergi Mekah kan? Kita beli barang banyak kat Mekah. Kita tahu tak boleh bawa naik kapal terbang ni, tak boleh bawa naik kapal terbang. Macam mana nak buat? Kita post ke Malaysia terlebih dahulu. Kadang-kadang kurma dah sampai, air zam-zam dah sampai, jubah semua dah sampai. Tapi tuan kat Mekah lagi. Demikian juga harta kita. Harta ni tuan-tuan tahu, perasan tak? Dalam diri kita ni, ada harta kita yang orang tak nak pun. Tapi kita terpaksa jawab juga harta tersebut. Pakaian kita misal contoh. Bila kita mati, orang bukan nak ambil pun. Nak ambil pun pakaian kita. Kecuali pakaian kita mahal-mahal, berjenama dan sebagainya. Tapi ramai mana orang terpaksa jawab terhadap pakaian dia. Dia pakaian, makanan, simpan. Dah sampai tua, pencen, balik kampung. Buat rumah besar. Siapa yang ajar? Nak buat rumah besar buat apa? Pada diri kita saat mana kita dah berusia. Anak-anak kita pun tak tinggal sama dengan kita. Keluarga, tak ada seorang pun yang nak duduk dengan kita kan? Kita buat rumah besar. Siap dia rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi, nak masuk rumah besar, beli kereta besar, kahwin isteri besar pula dia. Nak puas hati ni, masuk seminggu mati dia. Mati. Meninggal dunia seminggu je. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, habis dia iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula, petang-petang, bawa kereta baru ni, round kawasan kubur kita. Kita duduk dalam kubur tu, mandang kereta tu macam-macam je kereta ni. Kita. Kalau dia round saja, apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah je. Jangan tuan-tuan. Biar cerdik sikit kita ni dalam hidup kita. Cara kita cerdik ialah kita mula menginfak. Mula bersedekah. Untuk bahagian anak-anak kita yang dah besar, tentu dia ada rumah dia sendiri. Dia cari sendiri. Sebagaimana kita cari. Rumah kita yang kita ada, kita bagi tahu pada anak-anak kita. Jangan berebut. Rumah ni, abah dengan mak kamu nak bawa ke akhirat Allah. Macam mana cara? Bersedekah. Macam mana cara? Mari jumpa dengan AJK seorang. Bagi tahu dengan AJK seorang. Saya mati, orang rumah saya mati. Rumah tu jadi wakaf untuk masjid. Wakaf untuk seorang. Kita sebut demikian. Bila kita mati masuk dalam kubur, berjumpa terus rumah kita ni. Cantik, jauh lebih indah daripada rumah di atas dunia. Tak percaya, cuba try mati sekali kita. Nak sebut jumpa ke tak berjumpa? Kita
kita pun rasa tenang. Alhamdulillah, aku sempat bersedekah. Aku sempat menginfak. Aku sempat suka kita. Tak ada dah harta-harta kita. Yang harta kita tu, kita dah hibah awal-awal. Kita dah wakaf siap-siap. Kita dah guna untuk manfaat kita dalam kubur. Untuk manfaat kita di akhirat. Yang ni amalan yang perlu kita buat. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, saya mohon maaf kerana dah sampai pukul 9 dah. Saya ditegur tadi sebut bahawa cukup pukul 9 je. Cuma yang akhir ni kita sambung tahun depan lah, insyaAllah. Mudah-mudahan yang akhir ni oleh kerana kita cukup pukul 9 ni, Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah jadikan kebaikan berterusan pada diri kita lah. InsyaAllah. Kalau Allah panjangkan lagi umur kita, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Saya tengok tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan kita panjang lagi umur dan Allah murahkan lagi rezeki kita insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, kat luar tu ada kitab yang saya karang. Kitab persiapan menjelang kematian. Kalau tuan-tuan ada masa dan peluang, tuan-tuan ikut je aturan yang saya susun ini. Saya harap supaya di kalangan kita bila meninggal dunia, mati je semua masuk syurga Allah SWT. Saya susun beberapa buah kitab. Saya karang bila saya mengajar di Radio IKIM. Saya dapati ramai orang kita ni buntu, tak tahu pun perjalanan yang akan datang. Macam mana nak pergi ke tempat yang jauh lebih besar daripada hidup di dunia ini. Saya karang beberapa buah kitab ini. Antaranya kitab ni saya karang. Kemudian saya karang kitab ini. Kitab Lamarlah Keluargamu ke Syurga. Bawalah keluarga kalian ke syurga. Macam mana nak bawa keluarga ke syurga? Sahabat saya karang kitab hadis-hadis tentang politik Islam. Ustaz Mukhtar Seni, dia karang kitab ni. Saya tulis, ni kalau ada orang kata tak ada politik dalam Islam, cuba tuan-tuan baca balik hadis-hadis Rasulullah yang mengajar pada kita tentang politik Islam. Kemudian saya karang saat dipanggil menghadap di hadapan Allah. Kemudian saya karang hebatnya surah Al-Ahzab. Saya karang lagi kitab Ud'uni. Ud'uni dalam bahasa Arab, maknanya Allah sebut berdoalah kamu semua padaku. Kitab ni di antara kitab-kitab yang kalau saya harap tuan-tuan boleh memiliki, kerana saya buat kajian terhadap doa-doa mengikut surah-surah dalam Al-Quran Karim. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-An'am ada doa dia. Mengikut surah Al-Ahzab ada doa dia. Saya kumpulkan balik doa-doa itu, saya keluarkan dalam bentuk yang macam ni. Tuan-tuan baca dalam bulan Ramadan ataupun tuan-tuan baca kat nak tidur, cuba baca kitab-kitab begini supaya orang kita bila dia tidur, dia tahu dia sedang berlatih untuk kematian dalam hidup dia. Ini cara demikian pada diri kita. Sebab orang kita kan bila dekat nak tidur dia baca WhatsApp, dia panggil. Dekat nak tidur dia baca Facebook, dia baca, dia tengok, dia scroll TikTok dia misal contohnya. Tapi dia tak baca Quran, sayang. Dia tak baca kitab-kitab. Baca kitab-kitab yang baik sebelum kita tidur. Kerana tidur ni latihan kita berada di alam barzah. Dia panggil demikian. Allah jadikan pada kita demikian. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan ma'had tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka belajar. Seorang-seorang saya tanggung sebanyak RM3,500 setahun bagi membiayai mereka tersebut. Saya buat sekolah tahfiz di Kelantan. Kemudian saya bangunkan di Shah Alam. Saya di Seksyen 8 Shah Alam. Kemudian saya bangunkan di Jerantuk Pahang, ma'had tahfiz. Saya bangunkan lagi di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan pergi ke Pulau Langkawi, saya nak jemput datang ke sekolah saya. Di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, ada sekolah saya kat situ. Saya sedang bangunkan pelajar-pelajar, anak-anak yatim dan orang miskin di situ. Dan yang terbaru saya bangunkan di Kuala Terengganu. Di mana di Kuala Terengganu tu ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah untuk saya bangunkan. Tanah dia seluas 8 ekar setengah. Dia bagi pada saya untuk saya bangunkan sekolah tahfiz. Alhamdulillah, saya sekarang ni sedang nak bangunkan masjid di kawasan tersebut. Saya tolong di Selatan Thailand. Di Selatan Thailand bila bapa mereka tembak mati, anak-anak kecil-kecil je. Asal saya pergi itu dalam 7 tahun, 8 tahun yang sudah, pelajar-pelajar 22 orang je. Sekarang ada 600 lebih pelajar. Setiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka sebanyak lebih kurang RM30,000, RM40,000 sebulan. Bagi membiayai pelajar-pelajar ni. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka.
depan mereka malam-malam, mereka bangun tahajud malam, mereka sujud doa pada Allah. Dan alhamdulillah madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Saya buat pusat rawatan Islam di Seksyen 8 tersebut, di bangunan wakaf yang saya telah beli, kemudian saya wakafkan bangunan tersebut. Sebanyak asalnya, bangunan tu asalnya sebanyak lebih kurang 5 juta ringgit. Tapi saya, orang Kristian nak bayar 5 juta ringgit. Saya berjaya beli, kemudian saya bayar sebanyak 2 juta ringgit saja. Alhamdulillah. Kemudian saya bangunkan sekolah tahfiz dan pusat rawatan Islam. Bila ada orang yang kena sihir, kita baca ayat-ayat ruqyah, kemudian dia jadi nak muntah. Jadi saya bagi minum air madu, keluar muntah-muntah tersebut, keluar yang disebut dengan kaca-kaca, keluar paku-paku dalam badan. Ni sihir. Orang Melayu kita ni kuat ilmu sihir di kalangan kita. Orang kita kan sihir melalui SMS, sihir melalui Facebook sekarang, sihir melalui WhatsApp. Maknanya jin-jin pun ICT zaman kita. Zaman teknologi kita ni, orang manfaat benda demikian. Saya gunakan cara demikianlah. Ada yang datang tu, yang datang, dia mengadu, Ustaz, malam-malam mimpi air banyak, mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi rumah lama dan sebagainya. Apa ni Ustaz? Saya jawab, ni gangguan saka. Orang Melayu kita ni ramai kena gangguan saka. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Gangguan tu, saya ambil minyak zaitun, habatus sauda, saya bentukkan dalam bentuk lotion macam ni. Tuan-tuan sapu je malam-malam, sapu dekat belakang. Sapu sikit-sikit je. Yang gigi anak-anak kita kan kadang-kadang bunyi kak. Kadang-kadang kita sendiri tidur tu bunyi gigi kak. Ni gangguan saka, kebanyakan orang kita kena. Tuan-tuan sapu sikit-sikit je, jangan sapu banyak. Biasanya sapu di awal ni, kalau ada sungguh, dia jadi panah tu badan. Sapu dekat sendi-sendi tu badan. Sawab pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita selamatlah insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak dapat yang tu pun, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni je lah. Pamphlet sekolah saya kat luar nanti. Tuan-tuan ada masa pergi mana-mana bank, berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu sama tadi. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Nampak serius je. Mudah-mudahan sampailah pahala-pahala ini kepada arwah ayah kita, arwah mak kita dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.